Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek yang mana saya fikir ini adalah video lama tetapi masih disebar-sebarkan sehingga sekarang ya. Demikianlah media sosial ni, satu rakaman yang lama boleh dipotong, diedit, letak background music dan disebar-sebarkan semula di platform yang berbeza. Rakaman asal mungkin dimuat naik sebagai Facebook video tetapi dipotong, diedit dan disebarkan semula sebagai TikTok ataupun YouTube Shorts dan sebagainya. Alangkah bahagianya jika penceramah itu, agamawan itu asalnya menerangkan satu kebenaran dan kebenaran itu masih tersebar-sebar sehingga ke sekarang ini. Alangkah malangnya jika seseorang itu menyampaikan perkara yang menyelisihi kebenaran dan itulah yang masih tersebar-sebar di kalangan masyarakat. Jadi media sosial ni boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat dan boleh juga menjadi sesuatu yang memudaratkan ya. Tapi tak apa, video ini tersebar-sebar dan ada yang telah forward kepada saya minta saya ulas. Ayo kita tonton, kemudian saya berikan sedikit ulasan dan react. Ni serban ni tuan-tuan, dia punya hikmah dari Allah banyak. Saya pernah bawa kereta tak ada rotek tuan-tuan. Masa tu duit tak ada nak ambil rotek. Yang tahan saya JPJ tuan-tuan. JPJ. Aku tengok JPJ, aku sarung serban aku dan tu juga. Ni nak tunjukkan rumah serban. JPJ tanya, Haji, ni rotek tak ada ni. Aku cakap duit tak ada cik. Ada duit saya ambil. Kata duduk tepi, Tuan Haji duduk tepi kata. Ambil lesen, ambil IC. Kemudian dia pun buat-buat saja tulis. Dia kata, Haji, nanti ada duit ambil lah. Orang kata, bagus tuan ni kata. Ingat nak saman. Dalam hati kita ingat nak saman. Dia kata, Haji jalan, jangan bagi nampak orang. Aku pun cakap dengan dia, cik, kalau saya jalan orang tak nampak, nak jalan macam mana? Dalam pada duduk cerdik tu ada bodoh kat dia tu. Aku punya gelak lah. Tapi ada kaedah tuan. Ni saya dapat dari guru saya. Iaitu berkenaan dengan ayat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat yang Nabi baca ketika Nabi nak hijrah. Guru saya kata, masya-Allah, kita gunakan dalam keadaan kesempitan. Insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan baca, tuan-tuan tiup ke depan, tuan-tuan tiup belah kanan, tuan-tuan tiup belah kiri, tuan-tuan tiup di atas, tuan-tuan tiup di bawah, tuan-tuan tiup diri tuan-tuan. Insya-Allah. Saya dah bukan sekali tuan-tuan, dah 2-3 kali jadi benda ni, hak rotik tak ada ni. Alhamdulillah, masya-Allah. Lepas. Baru ni saya nak naik mahkamah tuan-tuan, nak jadi saksi. Ada satu hamba Allah. Aku sajalah baca. Lepas tu kadang-kadang bila kita nak naik mahkamah, kita datang darah gemuruh tuan-tuan. Betul tak? Tak pasal-pasal je orang nak naik mahkamah dia datang darah gemuruh. Padahal bukan dia tanya apa-apa pun. Aku sajalah baca. Baca tuan-tuan, siap-siap baca. Kita tunggu dalam 15 minit, peguam datang. Encik minta maaf, hakim tak hadir, cuti sakit. Aku kata power juga ayat ni kata. Baik, beberapa ulasan ya. Petua daripada ayat ke-9 surah Yasin ini adalah sesuatu yang masyhur di kalangan sebahagian agamawan kita. Bahawa kononnya Rasulullah SAW apabila ingin berhijrah dari Mekah ke Madinah, apabila nak keluar rumah di Mekah itu, baginda membacakan ayat ini sehingga orang kafir Quraisy yang mengepung rumah atau yang ingin menghalang baginda daripada berhijrah tidak nampak baginda dan baginda dapat keluar begitu saja ya. Sebenarnya petua daripada ayat ke-9 surah Yasin ini memang terdapat juga dalam kitab-kitab tafsir. Antaranya yang sempat saya semak sebelum saya membuat video ini ialah tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Asy-Syaukani ya. Memang ada, saya baca salah satu riwayat daripada Muhammad bin Ishaq yang berkata Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf
mengintai-intai Nabi SAW agar mereka dapat mengenakan sesuatu mudarat ke atas baginda, ya. Lalu baginda SAW keluar kepada mereka dan baginda membaca surah Yasin ayat ke-9 ini, dan di tangan baginda terdapat debu dan baginda meniup pada debu itu dan menaburkannya ke atas kepala mereka sehingga mereka pun menundukkan pandangan ke tanah dan Rasulullah SAW dapat jalan melintasi mereka saja, ya. Demikian riwayat. Jadi riwayat-riwayat ni seperti yang saya katakan adalah kitab-kitab tafsir, akan tetapi walau bagaimanapun namun begitu sehingga kini saya tak menemui mana-mana ahli hadis yang mensahihkan kisah-kisah ini. Selain itu, kalau kita menilai kisah-kisah ini secara kritikal, kita akan nampak ianya bertentangan dengan sifat Rasulullah SAW yang seorang pemberani. Baginda ni bukanlah penakut yang make himself invisible, tapi baginda berani berhadapan dengan orang-orang yang menentang dakwah baginda. Demikian juga kalau kita renung, dan kalau kita baca kisah-kisah yang sahih berkenaan dengan penghijrahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, ia bermula daripada awal lagi sudah ada perancangannya. Baginda berancang dengan Abu Bakar, dengan Ali bin Abi Talib, sahabat-sahabat yang lain, kan. Dan kemudiannya baginda siap minta tolong daripada seorang kafir yang amanah. Kita boleh minta tolong daripada orang kafir yang amanah, yang jujur, yang tidak akan mengkhianati kita, yang namanya Abdullah bin Uraiqid Ad-Dili. Abdullah bin Uraiqid Ad-Dili. Beliau ini seorang yang pakar tentang jalan-jalan, nak panggil tour guide ke, pakar untuk bawa jalan-jalan rahsia. Jadi Rasulullah meminta tolong daripada Abdullah bin Uraiqid ni untuk membawa baginda dan Abu Bakar keluar dari Mekah ke Madinah mengikut jalan rahsia yang tidak dapat dikesan atau sukar dikesan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, sekarang kalau kita fikir, kalau Rasulullah ni boleh saja baca ayat ke-9 surah Yasin ni, baca tiup sana tiup sini ke, tiup pada debu, kemudian macam tu saja ke, tak perlulah semua perancangan yang begitu detail ni, tak perlulah merancang waktu yang selamat tu keluar, tak perlulah minta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu untuk menyamar menjadi Rasulullah yang sedang tidur. Lalu orang kafir Quraisy pun intai-intai, tu Rasulullah masih tidur. Tak perlulah ada tour guide daripada orang kafir apa semua tu, kan. Baca ayat ke-9, tiup saja dan jalan relax je, jalan keluar daripada rumah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Demikian juga dari sudut yang lain, kenapa ayat ke-9 ini kononnya hanya digunakan ketika hendak berhijrah, hanya digunakan ketika di Mekah. Kenapa tidak digunakan sebelum perang Badar? Kenapa tidak digunakan sebelum perang Uhud dan peperangan-peperangan yang lain? Maksudnya baginda dan semua para pejuang umat Islam baca ayat ni, mereka menjadi invisible warriors yang dapat memerangi musuh. Musuh tak nampak pun, mana mari, tiba-tiba pedang mari pun pancung kepala. Tak ada, kan? Mereka semua hadir secara fizikal. Musuh dapat lihat para pejuang Islam, musuh dapat lihat Rasulullah SAW. They did not read this verse, ayat-ayat ke-9 ini, and make themselves invisible during those wars. They are all visible and they encountered injuries and also gugur syahid, kan. Bahkan kalau kita ingat dalam perang Uhud, Rasulullah SAW pernah tercedera di pipi, tak silap saya, apabila musuh nampak aiming, baling lembing, tapi tak kena macam tepi begitulah. Maknanya musuh nampaklah Rasulullah SAW dan bagi dia tidaklah baca ayat 9 surah Yasin ini. Okay? Dan kita juga maklum bagaimana Rasulullah SAW apabila berperang pakai baju besi. Kan, pakai baju besi. Kita juga maklum bagaimana sebelum baginda wafat, apabila baginda sakit yang membawa kepada kewafatannya, baginda antara wasiatnya minta dikembalikan baju besi itu kepada orang Yahudi yang baginda pinjam daripadanya, kan. Jadi kalau boleh baca ayat ke-9 surah Yasin ni, nak pakai baju besi buat apa? You can make yourself invisible, go to war and you can just kill the enemies without the enemies knowing where you are or who is coming towards them, kan. Tapi ianya tidak berlaku. Jadi ini adalah kisah-kisah yang saya kata memang ada dalam kitab-kitab tafsir, ada juga dalam kitab-kitab sirah, tapi apabila kita banding dengan kisah-kisah sahih yang lain, apabila kita banding dengan realiti sejarah, ianya adalah sesuatu yang boleh diketepikan. Sebab tu bila kita ni membaca, kita kena baca dengan fikiran yang kritikal, dengan fikiran yang sentiasa menganalisa.
Kenapa nak kena baca ayat? Kenapa nak kena pergi berperang sampai cedera, sampai begitu ramai umat Islam yang gugur syahid, yang cedera? Padahal bacalah ayat ke-9 surah Yasin ni. Jadilah mereka para pejuang, para mujahidin yang orang tak nampak kan? Okay. Jadi kita dapat menilainya dari aspek itu. Baik, sekarang ni apakah maksud sebenar ayat ini? Okay, kalau kita rujuk dalam tafsir Ibn Katsir misalnya, ya, Ibn Katsir menerangkan ataupun menukil daripada Mujahid, dinding itu menutupi mereka dari kebenaran sehingga mereka kebingungan, yang menurut Qatadah disebutkan berada dalam kesesatan. Maksud dinding di sini, kalau kita baca terjemahan ayat itu, dan kami adakan, kita baca dulu ayat tu, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding. Jadi maksud dinding di sini ialah menutupi mereka daripada kebenaran sehingga mereka kebingungan dan akhirnya berada dalam kesesatan. Ini maksud ayatnya tu. Okey, baik, seterusnya fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, kan, kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Yang ini tutup mata mereka daripada kebenaran sehingga mereka tidak dapat melihatnya, ya. Ibn Katsir menjelaskan lagi, maksudnya tidak dapat mengambil manfaat dari kebaikan dan tidak dapat petunjuk untuk menempuh jalan kebaikan. Dalam tafsir Al-Qurtubi pula dinukil pandangan lain bahawa yang masuk dinding di hadapan tu menutupi mereka daripada syariat Islam di dunia ini, sementara dinding di belakang pula menutupi mereka daripada kehidupan di hari akhirat. Dan ada juga yang berpandangan yang sebaliknya, yang ini dinding di hadapan tu maknanya mereka tidak dapat melihat di hari akhirat, tidak dapat melihat kita kata balasan di hari akhirat kelak, yakni balasan syurga ke apa, sementara di belakang mereka tidak dapat pula melihat syariat Islam di dunia ini. Jadi ayat ini merujuk kepada orang-orang kafir. Okay, disebabkan mereka ni mengingkari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengadakan dinding di hadapan dan di belakang mereka sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran, tidak dapat melihat hidayah, dan seolah-olah ada dinding di sekeliling mereka, ya. Jadi meskipun mereka ada mata, mereka tidak dapat untuk melihatnya. Okay, jadi ini maksud sebenar ayat, dan ia menjadi satu iktibar bagi kita supaya tidak menjadi seumpama orang-orang kafir itu. Sebab di kalangan kita ni ada yang telah disampaikan ayat Quran, dah disampaikan hadis khasnya dalam topik bid'ah, tetapi mereka terus mengingkarinya atau mentakwilkannya, mentafsirkannya sedemikian, dibimbangi akan ada dinding di hadapan dan di belakang mereka sehingga mereka tidak dapat lagi melihat kebenaran, meskipun mata mereka masih terbuka dan dapat melihat perkara-perkara di dunia ini, ya. Jadi ia adalah sesuatu yang untuk kita ambil iktibar daripadanya. Berbeza dengan orang beriman, maknanya ayat ini dijelaskan sendiri oleh ayat seterusnya, kan. Sama saja bagi mereka. Baik, saya baca ayat ni dulu. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a zikra wa khashiyar rahmanu bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sama saja, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Sebab sudah ada dinding di hadapan dan di belakang mereka dan mata mereka telah ditutup sehingga mereka tidak dapat melihat hidayah, tidak dapat melihat Islam, tidak dapat melihat kebenaran apa semua tu, ya. Sesungguhnya, sambung ayat, sesungguhnya kamu hanyalah memberi peringatan kepada orang-orang yang mahu mengikuti peringatan dan takut kepada yang maha pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira tentang mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Okey, jadi sambungan ayat ke-9, maknanya ayat 10, ayat 11 surah Yasin itu menjelaskan
apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan dinding depan dan belakang, dan juga mata mereka yang tidak dapat melihat itu. Dan meskipun ayat ini sekali lagi ditujukan kepada orang-orang kafir yang enggan beriman, hendaklah kita mengambil iktibar daripadanya supaya kita pun tidak jadi seperti mereka. Okay? Kita mungkin Muslim beriman, tetapi macam saya kata tadi, dalam hal bid'ah, Allah dan Rasulnya telah melarang bid'ah, tapi kita tetap melakukannya, diimbangi. Allah mendetak dinding di hadapan dan di belakang kita, dan kita tak dapat lagi lihat yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Semua bid'ah macam mana pun, bid'ah dari sudut akidah, bid'ah dari sudut ibadah, semuanya okey saja, sebab kita tak dapat lagi untuk melihat dan membezakan mana yang betul, mana yang salah. Kembali kepada ayat ke-9 itu. Jadi itulah, memang ada riwayat tentangnya, tetapi apabila kita banding dengan realiti, dengan kisah-kisah sirah lain yang sahih, ianya adalah sesuatu yang boleh kita letak ke tepi, ya. Jadi apa yang lebih mengharukan ialah di kalangan umat Islam kita ada yang menggunakan ayat tu tapi untuk melepaskan diri daripada undang-undang. Okay, saya teringat ketika beberapa tahun yang lepas, apabila ada PKP kan, kerana wabak COVID-19, dan kita ni ada restriction, ada kawalan daripada pergerakan, maka ada yang kononnya membaca ayat ke-9 surah Yasin ni untuk melepasi daripada sekatan jalan raya oleh pihak-pihak polis ataupun pihak keselamatan, ya. Jadi ini mereka salah guna ni sebenarnya, kan. Jadi pihak berwajib pun, pihak keselamatan ke, polis ke, tentera bantuan ke, polis bantuan ke apa, melakukan tu supaya kita tidak bergerak dan tidak merebakkan virus itu ke tempat yang tak ada virus. Khasnya balik kampung jumpa orang tua apa kan. Tapi kita menggunakan ayat ini untuk melepasi, untuk buat salah dari sudut undang-undang. Jadi ini bagi saya dah macam salah guna ayat kan. Kemudian baca ayat ni tak mujarab pula, masih kena tahan pula. Ada yang tak baca ayat ni tapi boleh dilepaskan pula ke macam mana ke kan. Jadi ini termasuk selalu bentuk salah guna ayat. Jadi sebagai kesimpulan, memang ada dalam kitab-kitab tafsir tentang petua penggunaan ayat ke-9 surah Yasin. Namun dalam riwayat-riwayat tersebut, setahu saya tidak ada yang mensahihkannya. Kemudian apabila kita banding dengan kisah-kisah sirah yang confirm sahih, yang semua orang tahu, ianya menyelisihi kisah-kisah sahih tersebut. Ya, sebagai contoh tadi, apabila Rasulullah ingin berhijrah, Rasulullah melakukan pelbagai perancangan beberapa hari, beberapa minggu sebelum tu lagi. Padahal kalau boleh baca ayat ke-9 ni, baca je lah dan boleh relax jalan keluar kan. Tak perlu nak waktu yang tertentu, tak perlu ada tour guide yang bawa ke jalan rahsia, tak perlu bersembunyi dalam gua bersama dengan Abu Bakar apa semua. Kemudian kenapa ayat ke-9 ni diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW hanya guna di Mekah terhadap kafir Quraisy Mekah? Kenapa tak guna untuk perang Badar? Kenapa tak guna untuk perang Uhud dan perang-perang yang lain tu kan? Dan kenapa baginda pakai baju besi untuk berperang? Kenapa musuh boleh nampak dan boleh target baginda dengan membaling lembing? Kena cedera baginda. Menunjukkan baginda pun memang tidak amalkan pun ayat ni. Ini adalah satu kisah-kisah yang memang ada, tetapi bila dibanding dengan kisah lain yang sahih, ternyata ia adalah sesuatu yang tidak benar. Apa yang mengharukan ialah, pertama, kita sibuk baca ayat ni, tiup sana, tiup sini, sehingga kita mengabaikan pengajaran daripada ayat tersebut, ya. Sebab ayat ni penting supaya, memang ayat ni merujuk pada orang kafir, tapi kita baca, kita ambil iktibar supaya kita tidak jadi seperti mana orang kafir, dibimbangi, ada dinding di hadapan dan di belakang kita, dan kita tidak dapat melihat, padahal mata ni terbuka dan boleh lihat benda-benda yang lain, tapi tak dapat lihat kebenaran, tak dapat lihat dalil, tak dapat lihat hujah. Dalil ayat Quran begitu jelas, dia baca dia tak faham-faham, seolah-olah ada dinding di hadapannya. Dalil daripada hadis begitu jelas, self-explanatory, maknanya sendiri baca sendiri boleh faham, dia baca tak faham-faham. Ini yang maksudnya seolah-olah ada dinding di hadapannya tu. Okey, jadi kita ambil iktibar supaya tidak jadi seperti mana orang kafir. Dan yang perkara kedua yang mengharukan ialah ayat ini digunakan oleh sebahagian umat Islam untuk melepaskan diri daripada undang-undang. Jadi ini
penyalahgunaan ayat ya. Maka demikianlah sedikit ulasan dari saya terhadap penggunaan ayat ke-9 daripada surah Yasin. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.